Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan pada hari ini. Hari ini ceritanya betul-betul eksklusif. Sebabnya, kalau kita semua pernah dengar, dulu pernah ada satu orang perempuan dekat tanah Arab buat persembahan depan makhluk alam sebelah. Lepas tu pernah dengar juga dekat Indonesia. Kalau tak silap sama ada kumpulan Noah ataupun kumpulan Peter Pan buat persembahan depan makhluk alam sebelah. Tapi kali ni abang dapat cerita yang lebih kurang sama. Tak sangka pula berlaku dekat Malaysia. Lain macam ceritanya. Jadi hari ni ceritanya satu, bukan dua, bukan tiga. Khas untuk satu, cuma dia ceritanya agak panjang. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Dan juga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dirahmati Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom kita teruskan dengan cerita kali ini. Cerita kali ini berlaku dekat kawasan Kubur Panjang, Pendang, Kedah. Cumanya tidak diberitahu kepada abang tahun bila perkara ni berlaku. Tapi kalau tengok daripada susul galur cerita, nampak macam baru lagi ceritanya. Lebih-lebih kurang sebelum PKP lah hari tu. Cerita ni disampaikan oleh seorang lelaki. Dia kata dialami oleh kawan dia yang bernama Faizal. Cumanya kali ni abang gunakan kata ganti nama yang lain, iaitu Rifal, sebab atas permintaan. Okey. Jadi Rifal ni sebenarnya adalah kawan kepada seorang lelaki, dan lelaki tu ceritakan pada abang. Cerita dia macam ni, baru kita nak mula cerita. Dia kata dekat kilang dia ada seorang lelaki. Dia kata kawan baik dia sejak daripada dulu. Kerja memang satu kilang yang sama. Lelaki tu namanya Rifal. Pada masa yang sama, Rifal ni ada satu grup baskers. Lebih-lebih kurang macam band. Kalau zaman-zaman dulu dipanggil kugiran. Jadi Rifal ni dalam baskers dia bertugas sebagai seorang pemain drum. Dekat Pulau Pinang ni boleh dikatakan grup basker Rifal ni antara grup baskers yang paling banyak jemputan. Sebab kelebihan diorang adalah setiap kali diorang buat persembahan, diorang akan buat persembahan dengan bersungguh-sungguh. Cumanya bayaran diorang tak letak tekan tinggi-tinggi sangat, dia kata. Jadi itu adalah salah satu cara Rifal dan kawan-kawan dia cari rezeki. Okay. Jadi nak jadi ceritanya, pada satu hari Rifal dapat jemputan pergi buat persembahan dekat satu majlis kahwin. Dekat situ dia kata bermula daripada pukul 11 pagi sampai menjejak pukul 3 petang. Dia orang main persembahan lah. Bermacam-macam lagu dia buat. Antara lagu-lagu yang dia orang persembahkan adalah lagu daripada kumpulan Jin Bara. Sebabnya kumpulan Jin Bara menyanyikan lagu, ada unsur-unsur klasik-klasik Melayunya. Pada masa yang sama dia tekan muzik rock. Dengan kata lain, kalau orang tua minat, orang muda pun minat, dia kata. Tapi diorang tak jangka waktu diorang buat persembahan tu ada satu mata yang memerhatikan diorang daripada jauh. Daripada mula-mula diorang buat persembahan pukul 11 menjejak pukul 3 petang sampailah kerja kahwin tu tutup, mata tu duduk merhatikan. Dan mata itu adalah kepunyaan seorang lelaki namanya Pak Cik Mat. Bila grup baskers, kita panggil grup persembahan je lah. Senang abang nak cerita, buskers susah pula sebutnya. Jadi bila diorang semua dah habis buat persembahan, tuan rumah pun ajaklah diorang untuk makan. Bila waktu makan tu diorang pun gembiralah sebab tuan rumah sangat berpuas hati dengan persembahan diorang. Waktu tengah diorang makan tu, datanglah Pak Cik yang memerhati duk daripada tadi tu. Datang pada diorang, tanyalah, korang ni dah lama ke buat persembahan macam ni? Kata, diorang kata dah lama cik, ini adalah salah satu cara kita orang nak tambah ekonomi, dia kata. Oh, dia kata, Pak Cik puji cara korang nyanyi bersungguh-sungguh, dia kata. Lepas tu korang pula ada nyanyi lagu klasik, ada nyanyi lagu moden. Lepas tu diorang gelak-gelak, oh yang macam lagu Jin Bara tu, macam tu Pak Cik kena no, dia kata. Oh, lepas tu diorang pun borak-borak lah tentang macam mana persembahan tadi. Jadi
Tak lama dah habis borak tu, tuan rumah pun datanglah, bagilah sampel surat yang untuk menunjukkan itu adalah upah kan. Jadi Rifal dengan kawan-kawan dia terimalah, walaupun diorang punya upah tidaklah semahal mana, tapi diorang sangat puas hati bila tuan rumah puas hati dengan persembahan diorang. Jadi ceritanya bila dah habis-habis tu pakcik tu cakap macam ni. Sebenarnya pakcik ni, tujuan pakcik tegur korang ni, panggil pakcik Mat tahu dia tak? Okay? Tujuan pakcik tegur korang ni sebenarnya kawan pakcik, dia kata nak buat kerja kahwin, tapi dia tak berkenan banyak band, banyak baskers ke band ke grup kugiran ke yang dia dah tengok, tapi satu pun dia tak berkenan. Tapi yang kali ni pakcik berkenan betul. Sebabnya kalau pakcik berkenan, pakcik ulurkan, proposekan benda ni kepada tuan rumah, mesti tuan rumah suka, dia kata. Lepas tu Rifal tanyalah, sebab Rifal ni ketua kumpulan, walaupun dia main drum kan. Rifal tanya, kat mana pakcik nak buat persembahan tu? Noha, dekat Kubur Panjang, Pendang Kedah. Mak ai jauhnya. Pakcik tu jauh cik, dia kata. Sebab kalau jauh-jauh sangat, kita orang akan cas lebih sikit. Tak ada masalah, kau nak cas berapa pun. Awak emang kau cas 10,000 pun pakcik bayar. Tuan rumah bayar dan pakcik tu tak bayar lah. Tuan rumah bayar, dia kata. Kau bagi je. Yang penting kau buat persembahan bersungguh-sungguh, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, satu peluang lah, kata Rifal. Oh, inilah time yang nak sembelih tuan rumah, dia kata. Kita letak 20,000. Boh ambil dia kata. Nak sangat, dia kata. Jadi dia pun okey lah macam ni pakcik. Dia pun bertukar-tukarlah nombor telefon. Lepas tu dia pun beritahu lah, kalau pakcik jadi, dia kata, ambil kita orang sebagai yang buatkan persembahan pada waktu tu, dia kata, bolehlah pakcik kontak saya seminggu sebelum majlis, kata Rifal. Jadi pakcik tu pun, pakcik Mat kata okeylah, memang pakcik akan kontak, pakcik memang akan beritahu tuan rumah yang korang ni yang paling layak lagi, paling cantik cun untuk buat persembahan pada majlis perkahwinan anak dia, dia kata. Okey, akhirnya dia berpisah kat situ. Bila besok paginya Rifal datang kilang, jumpalah dengan dengan kawan orang yang cerita kat abang ni. Dia kata, "Weh," dia kata, "aku dapat kontrak buat persembahan nyanyi-nyanyi kat majlis kahwin." Dia kata, "Engkau kan orang Pendang Kedah kan?" Dia kata, "Aku orang Pendang. Kenapa pula kau tanya aku?" "Aku nak tanya kat kau, pakcik tu cakap persembahan tu dekat majlis kahwin dia buat dekat dewan. Dewannya terletak dekat Kubur Panjang." Tenganga si member ni. Dia cakap lah, "Mana ada dewan dekat Kubur Panjang?" Dia kata, "Kubur Panjang tu pekan je. Mustahil lah ada dewan baru kot." Dia kata, "Mungkinlah dewan baru," dia kata, "buat kerja kahwin tu nak rasmi-rasmikan." Dia kata, okey, tak apalah. Akhirnya, dengan kata lain, si budak ni tahulah yang Rifan ni nak buat persembahan dekat kawasan Kubur Panjang kampung dia. Jadi okeylah berpisah kat situ. Seminggu sebelum majlis perkahwinan dekat Kubur Panjang tu, Pakcik Mat telefon Rifal. Tanyalah jadi ke tidak nak buat persembahan ni. Dia kata, "Jadi pakcik, okey, kita orang tak ada masalah." "Oh, kalau macam tu pakcik bagikan lokasi. Tapi," dia kata, "ini bukan lokasi dewan. Dia adalah jalan menghala ke sana. Bila korang dah sampai dekat tempat kejadian, korang telefon pakcik. Pakcik akan datang menyusul korang, ambil korang." Jadi pada hari yang dijanjikan, diorang pun startlah kereta berjalan daripada Pulau Pinang menganjur nak ke Kubur Panjang, Pendang Kedah. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 1 jam setengah, dia kata, agak lama juga. Kerja kahwin tu mula pukul 11 pagi. Jadi diorang bertolak awal lebih kurang pukul 9. Sampai dekat tempat kejadian lebih kurang pukul 10.30. Bila sampai dekat 10.30 tu, dekat tepi jalan tu, diorang telefon lah Pakcik Mat. Bila Pakcik Mat dah dapat yang diorang semua dah sampai, Pakcik Mat pun bertolak lah kat tempat diorang. Daripada jauh nampak seorang lelaki naik motor dengan keadaan yang sangat pelik, kata Rifal. Sebabnya Pakcik Mat pakai baju Melayu songket dan juga bertengkolok, bertanjak dengan capal. Memang pakaiannya daripada jauh macam penari kebudayaan. Tapi bila tengok dekat-dekat dah macam golongan-golongan diraja pula, dia kata. Okey, bila sampai, lepas tu diorang pun salam-salam dengan Cik Mat, dia kata, dengan Pak Cik Mat tu lah.
Dia kata, pakcik sebenarnya lupa nak beritahu korang, tuan rumah ada buat permintaan, iaitu korang kena pakai pakaian Melayu zaman dulu. Sebelum buat persembahan, korang ada bawa tak? Memanglah tak bawa, kata Rifal. Kalau pakcik beritahu awal-awal, boleh kita orang sewa dekat butik pengantin, dia kata. Siap ada jambul lagi, dia kata. Tapi sebabkan pakcik tak beritahu, kita orang bawa pakai apa yang ada je lah, dia kata. Kita orang pakai baju kemeja t-shirt polos-polos biasa je lah, dia kata. Oh tak apalah, pakcik dah agak korang tak bawa baju, dia kata. Pakcik dah siap-siapkan baju. Pakcik dia kata, ada geng-geng pakcik buat baju ni khas untuk korang, dia kata. Jadi Rifal pun okey, kata, tanyalah kat mana kenduri kahwin tu. Oh sebenarnya kenduri kahwin tu dekat satu dewan. Dewan tu terletak dekat depan sikitnya dia aja. Dia kata tak jauh daripada sini, tepi jalan besar. Daripada jalan besar tu nak ngala ke dewan tu kurang daripada 10 minit, dia kata. Okeylah, dia orang pun ikutlah pakcik tu naik motor, menonton daripada belakang. Maksudnya menuntun menuntun pakcik tu punya motor daripada belakang. Bila sampai dekat satu sempang, pakcik tu pun masuk. Bila dia pun ikut, bila dekat dengan sempang tu ada satu macam rumah batu. Lepas tu dia, Pakcik Mat pun berhenti dekat rumah batu tu. Lepas tu dia pun pelik lah, kat sini ke kerja kahwin dia buat? Alah kecil sangat, sama macam alam sebelah punya kerja kahwin. Dewan kecil luar, masuk dalam meriah kan. Tapi Pakcik Mat pun berhenti. Pakcik Mat cakap, dalam rumah ni pakcik dah sediakan baju-baju yang korang boleh pakai. Dia kata, korang pakai sebab ini adalah permintaan daripada mak bapak pengantin. Jadi dia orang kata, okey tak ada masalah pakcik, okey je. Bila dia orang masuk dekat dalam bilik tu, tergelak pula dia orang bila tengok baju yang dia orang perlu pakai. Betul-betul bukan baju-baju biasa. Ia adalah baju-baju yang luar biasa cantiknya, sebab dia terbuat daripada songket penuh, siap dengan tanjak, siap dengan capal. Ada pula dia punya, abang tak tahu apa dia punya vas dia kan. Oh, dia punya kot dia memang lain macam. Merah ada, biru ada, kuning, merah, jambu, semua ada, kata. Warna ni memang cantik-cantik macam pelangi. Pelik pula rasanya. Jadi diorang pun pakailah baju yang disediakan oleh Pakcik Mat. Bila dah habis pakai, diorang pun keluar daripada rumah tu. Diorang pun tanyalah, pakcik kat mana kerja kahwinnya? Pakcik tu cakap, tu dewan tu depan tu je. Jalan kaki sikit je, lebih kurang 5 minit dah sampai dekat dewan. Dia orang pelik, jengah-jengah tak nampak pun dewan. Hutan ada lah, cik. Dia kata, ini dewan baru, sebab itu tuan rumah nak buat kerja kahwin dekat sini, baru dibina, dia kata, sebagai perasmian. Jadi bila dengar alasan macam tu, okeylah, dia kata. Pakcik dia kata, tak payahlah kita orang naik kereta. Pakcik tu cakap, korang tak payahlah naik kereta, bawa je lah berjalan kaki masuk ke kawasan dewan, sebabnya tak perlu yang bawa masuk kereta, dia kata. Tapi tak boleh pakcik, kata Rifal, kita ni ada bawa peralatan, ada gitarnya, ada keyboardnya, gendang-gendangnya. Dia kata, kalau kita orang bawa jalan kaki daripada sini ke dewan, mau kita orang berpeluh, bau satu dewan kan bau, dia kata. Okey, jadi pakcik tu cakap, tak apalah, ikutlah pakcik naik kereta, tapi yang penting korang jangan masuk dekat dalam kawasan dewan. Parking aja dekat tepi jalan dekat luar dewan. Jadi diorang pun ikutlah seperti arahan pakcik tu. Diorang pun pergilah dekat dewan tu. Bila sampai dekat dewan tu, diorang parking tepi. Tapi diorang tengok ramai gila orang yang datang. Orang yang datang cuma yang peliknya, dia kata semua orang pakai baju. Memang salah. Semua orang pakai baju Melayu-Melayu asli. Zaman-zaman tahun 50-an dulu, dia kata. Jadi pelik-pelik orangnya. Dia orang pun masuklah, tak kisah. Mungkin permintaan tuan rumah lah nak nampak majlis tu eksklusif kan. Pakaian pun pakaian zaman dulu, dia kata. Jadi dia orang pun masuklah dekat dalam kawasan dewan tu. Bila melangkah masuk kawasan dewan, dalam dewan tenganga dia orang. Dewan tu adalah berbentuk Minangkabau, tengah hutan. Tapi macam padang lah, dia punya batu-batu dia putih-putih, dia punya jalan, dia kata. Rumah dia macam Minangkabau. Bila masuk dekat dalam dewan, dewan tu berukir-ukir cantik gila, ada chandelier. Lepas tu dia punya, walaupun tak ada aircon, tapi dia punya pergerakan udara dia, pertukaran udara dia lain macam, nyaman, dingin dekat dalam dewan tu. Dia orang memang terpelik-pelik, terkagum-kagum tengok dewan tu. Dia orang pun tengok siap ada pentas, siap ada lain macam lah.
Meja yang ada dekat dalam dewan tu lebih daripada 100 meja bulat, lain macam catering pun ada, semuanya bertanjak, berkeris, bercapal. Ada yang pakai tudung, ada yang tak pakai tudung, macam-macam manusia. Diorang pun pergi naik dekat atas pentas, letakkan barang-barang yang diorang gunakan untuk baskers. Diorang pun setting. Tetamu yang hadir datang ni tak pun tengok dia orang buat bodoh je, dia kata. Okey, dia pun start lah menyanyi, gunggang, habis 3 lagu. Lepas dah habis 3 lagu, dia orang pun turun lah nak pergi minum rehat sekejap lah kan. Waktu ni dia kata, salah seorang daripada kawan Rifal tegur macam ni. Korang perasan tak? Orang kat sini semua tinggi-tinggi, dia kata. Lepas macam tu barulah Rifal dan kawan-kawan dia perasan, lah weh, tinggi orang kat sini. Lebih kurang 2 meter tingginya. Macam semuanya pemain bola keranjang buat kenduri kahwin. Datang sekali tinggi-tinggi kan, macam orang-orang Timur Afrika lah. Afrika tinggi-tinggi kan, dia kata. Dia kata tangan panjang, kaki panjang semuanya. Okeylah, diorang pun bila dah macam tu, mainlah sambung balik persembahan. Pada waktu ni Rifal dengan kawan-kawan yang lain mula dah rasa syak wasangka. Sebabnya orang yang datang pertama pakai baju-baju Melayu asli. Yang keduanya orangnya tinggi-tinggi. Dia kata mustahil orang yang tinggi-tinggi. Yang ketiganya dewan dekat kawasan Kubur Panjang. Agak-agaklah dia kata mana ada dewannya semewah ini. Kalau dewan ni terletak dekat Kuala Lumpur ataupun dekat Selangor, tak heran banyak orang kaya, dia kata. Orang-orang yang berhidup yang boleh menyewa dewan ni banyak. Tapi kalau dekat Padang Kedah nak sewakan berapa? 200, dia kata. Agak-agaklah ni dewan sekali sewa mau 200-300 ribu ni, dia kata. Lain macamnya, ventilation dia cantik, lampu chandelier cantik, dia kata. Diorang pun terus kalau permainan menyanyi. Waktu ni mata masing-masing dah melingas. Dah habis 10 lagu, diorang pun turunlah minum untuk kali yang kedua. Waktu minum untuk kali yang kedua ni, diorang semua cakap, betul lah, aku dah perasan orang kat sini tinggi, lepas tu pakai baju Melayu asli, lepas tu perasan tak, bahasa dia orang cakap tu bukan bahasa kita, bahasa macam bahasa zaman dulu. Pelik-pelik, dia kata. Orang Melayu dah tak cakap macam ni lagi. Jadi, diorang mula ada syak wasangka yang sebenarnya diorang ni adalah makhluk-makhluk alam sebelah. Pada waktu tu masih lagi tengah hari tau, bukan tengah malam. Selalu kalau yang kita dengar-dengar daripada yang cerita Arab dan juga cerita Noh ke Peter Pan tu memang tengah malam. Tapi ni tengah hari. Pelik kan? Okey, diorang pun sambunglah buat persembahan. Tengah-tengah buat persembahan tu, diorang diberhentikan persembahan sebab pengantin nak masuk. Pengantin pula siap cantik, bertudung, bersanggul lintang, semua pengantin lelaki bersanggul lintang. Pengantin lelaki bersanggul lintang, huru-hara pula. Pengantin lelaki bertanjak. Yang perempuan bersanggul lintang, pakai songket putih, duduk dekat atas pelamin. Pelamin ni mewah gila, cantik. Banyak bunga-bunga, banyak budu ayam tu semua. Jadi, diorang pun sambunglah buat persembahan. Sambung buat persembahan. Waktu ni diorang dah rasa tak sedap hati. Sebab memang pelik. Satu orang tetamu pun tak tegur diorang. Diorang berborak sesama sendiri dalam bahasa Melayu klasik. Okay. Lepas habis buat persembahan tu, belum habis lagi. Tengah-tengah buat persembahan tu, tiba-tiba Pak Cik Mat datang. Pak Cik Mat cakap macam ni, korang kena stop sekejap persembahan sebab kejap lagi ada tetamu khas nak masuk. Okey, diorang pun stop lah. Diorang stop. Lepas tu, datang 6 orang lelaki yang tegap, gagah dan maskulin. Masing-masing bawa trompet pergi ke kawasan pentas tempat diorang buat persembahan. Tiba-tiba 6 lelaki ni tiup trompet tu, komen bergema, tak kejut Rifal dengan kawan-kawan. Lepas habis dia orang tiup trompet tu, habis dia orang tiup trompet tu, masuklah seorang perempuan yang diusung ataupun ditandung. Perempuan tu masuk. Bila perempuan tu masuk dekat dalam dewan, semua tetamu yang hadir berdiri memberi penghormatan kepada orang yang masuk tu. Seolah-olah macam orang yang masuk tu adalah ketua. Lepas tu bila orang tu masuk, Rifal perasan ada bunyi gamelan. Tapi kat situ tak ada speaker. Pada masa yang sama juga, tak ada orang yang main gamelan.
Mana datang bunyi gamelan tu? Tapi gamelan itulah yang menjadi muzik pengiring perempuan tu masuk. Bila perempuan tu masuk, dah sudah je perempuan tu masuk, perempuan tu pun turun daripada tandu, dia pun menari. Yang peliknya lagi, bila dia start menari, tetamu pun sama-sama menari. Pelik, dia kata ini lain macam, ini lain macam, dia kata. Jadi diorang pun okeylah, bila perempuan tu dah habis menari, kumpulan rival pun sambung lagi buat persembahan, dan perempuan tu dipersilakan untuk duduk dekat satu kerusi yang agak cantik, dia kata, sebelah dekat pelamin. Jadi dia pun teruskan persembahan. Bila dah habis persembahan tu, lebih kurang pukul 3 petang, diorang pun beritahu dekat Cik Mat, Pak Cik Mat, yang diorang ni kena balik sebab malam tu diorang ada persembahan lain. Tapi diorang minta maaf sebab diorang terpaksa tinggalkan majlis. Pak Cik Mat cakap apa, tuan rumah dah puas hati, now dia kata, korang buat persembahan ni tak ada masalah, dia suka, dia kata. Jadi dia kata, tuan rumah bagi envelope ni pada korang, dia kata, tapi jangan buka dekat sini, sampai Pulau Pinang nanti baru buka. Tapi jangan terkejut dengan jumlahnya, anggap ia adalah rezeki Allah Ta'ala. Jadi rival pun peganglah amanah ni, diorang pun keluarlah daripada dewan pergi ke kereta. Waktu diorang sampai ke kereta, diorang berpandangan satu sama lain. Nanti abang beritahu kenapa. Diorang pun ngondoh kereta, keluar, sampailah ke jalan besar. Lebih kurang 8 minit lah, tak jauh daripada jalan besar dewan tu. Sepanjang dewan, jalan di antara dewan ke jalan besar, diorang perhatikan tak ada sebiji kereta pun yang diparking di kiri kanan jalan besar ataupun di sepanjang jalan nak masuk ke kawasan dewan. Dah tak ada orang parking, orangnya tinggi 2 meter, ada perempuan masuk, semua orang menyanyi, menari-nari gamelan. Semua orang pakai pakaian Melayu asli. Jadi dengan kata lain, diorang tahu sebenarnya diorang ada dekat kawasan alam sebelah. Jadi diorang pegang amanah Pak Cik Mat, sampailah dekat Pulau Pinang, barulah diorang buka. Terkejut gila diorang sebab jumlahnya mencapai ribuan ringgit. Wah, bersorak diorang. Tapi diorang perhatikan dulu, takut-takut duit tu bertukar jadi abu. Salah, bertukar jadi daun. Selalu kalau cerita-cerita macam tu bertukar jadi daun lah kan. Tapi tak bertukar jadi daun. Diorang bahagikan duit tu sama rata. Alhamdulillah, rezeki, diorang kata. Okey, lepas tu diorang pun tak apalah. Kejadian tu berlaku hari Sabtu. Besok paginya Rifan ni pergilah jumpa yang kawan dia yang bagi cerita kat abang ni. Dia cerita, dia kata, "Ui, aku buat persembahan semalam memang mantap. Dia buat dekat dewan, kau cakap dekat kubur panjang tak ada dewan, di depan mata aku dewan tersergam indah." Lepas tu yang si member ni cakap, "Mana ada dewan, aku dah confirmkan dengan kawan-kawan yang lain, memang tak ada dewan kat situ." Tapi Rifal kata, "Cuba kau cek dengan kawan-kawan kau, pergi minta dia orang pergi dekat kawasan dewan tu, ada tak dewan yang kita orang datang tu, yang kita orang buat persembahan tu." Lepas tu yang si member ni pun cek lah dengan kawan-kawan dia. Rupanya kawasan tu adalah kawasan hutan besar. Memang ada jalan kecil masuk, tapi hutan besar. Tempat dia orang salin baju tu memang ada kat situlah dewan, tapi tak ada dewan sebenarnya. Itu adalah hutan. Jadi confirm lah Rifal kata yang dia orang ni sebenarnya buat persembahan depan makhluk halus. Cumanya waktu dia orang buat persembahan, makhluk-makhluk tu semua gembira. Lepas tu untuk mengkonfirmkan lagi, dia orang telefon Cik Mat yang jemput dia orang buat persembahan. Lepas tu bila dia orang telefon Cik Mat, rupanya Cik Mat nombor tu tak ada dalam perkhidmatan. Barulah dia orang sedar bila tengok nombor tu bukan start dengan 014, 015, 010, tak. Dia start dengan tahap-tahap nombor. Contohnya 4832 satu tah mana negara, dia kata. Tak tahulah negara mana. Tapi itulah yang menyebabkan dia yang yakin dia orang buat persembahan depan makhluk alam sebelah. Terima kasih sangat-sangat yang menonton cerita abang hari ini. Satu cerita, abang dapat cerita ni daripada email eksklusif. Jadi terima kasih yang dah membeli baju Nak Didikkan Cerita dan baju JSPL. Terima kasih juga yang membeli sambal lara, ramai yang puas hati, Alhamdulillah. Terima kasih juga yang membeli perapan sate, resepi daripada warisan keluarga abang. Terima kasih sangat-sangat. Satu penghargaan yang besar untuk abang sebenarnya.
kita berkongsi kan, berkongsi rezeki. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi terima kasih dah menonton cerita abang sekali lagi. Hingga kita berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.